Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah pertemukan kita dengan sebuah perayaan yang sangat agung, iaitu perayaan Idul Adha. Sesungguhnya perayaan menyambut Idul Adha ini merupakan satu perayaan yang lebih agung dan lebih besar daripada perayaan menyambut Idul Fitri. Buktinya, kita lihat Idul Adha ini dirayakan atau disambut selama 4 hari. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan berpuasa daripada bermula esok harinya, iaitu Idul Adha 10 Zulhijjah sehinggalah kepada 13 Zulhijjah, yang mana hari-hari 11, 12 dan 13 Zulhijjah ini dinamakan sebagai hari-hari tasyrik, hari-hari di mana para jemaah haji berada di bumi Mina untuk melontar jamrah dan menunaikan manasik haji mereka. Jadi diharamkan kepada seluruh umat manusia, seluruh umat Islam di mana saja mereka berada untuk berpuasa pada 4 hari ini. Idul Adha iaitu hari perayaan, kemudian hari-hari tasyrik 11, 12 dan juga 13 Zulhijjah. Sedangkan Idul Fitri hanya diharamkan berpuasa pada 1 hari saja, iaitu pada 1 Syawal. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahawasanya Idul Adha ini adalah 4 kali ganda lebih agung daripada Hari Raya Idul Fitri. Jadi kita sekarang ini berada di permulaan perayaan dalam Islam yang sangat agung. Dalam setahun, daripada bulan Muharram sehingga bulan Zulhijjah, kita ada 2 perayaan, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan Idul Adha ini penutup bagi setahun Islam ini, merupakan perayaan yang sangat agung 4 hari. Persoalannya ialah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Idul Adha ini perayaan yang lebih agung daripada perayaan Idul Fitri. Sedangkan kalau kita lihat Idul Fitri itu disambut oleh umat Islam selepas sebulan mereka berpuasa. Di mana saja mereka berada, umat Islam ini, apabila masuknya bulan Ramadan, mereka diwajibkan berpuasa selama sebulan bagi mereka yang mampu. Kemudian selepas itu, mereka menamatkan puasa mereka dengan perayaan Idul Fitri. Maka di mana saja mereka berada, mereka merayakan Idul Fitri kerana mereka telah atau nak meraihkan kejayaan mereka berpuasa pada bulan Ramadan sebelumnya. Sedangkan Idul Adha ini adalah untuk mengenang ataupun kita meraihkan ibadah haji. Dan ibadah haji ini hanya dilakukan oleh segelintir umat Islam. Tidak semua umat Islam. Kita lihat satu dunia umat Islam ada 1.2 bilion umat Islam di dunia ini. Namun yang pergi haji pada tahun-tahun yang sebelum Covid ini lebih kurang 3-4 juta sahaja. Mana lagi 1.1 bilion umat Islam yang lebih. Kemudian kita lihat pula tahun ini di perayaan ataupun ibadah haji ini dilakukan kurang daripada 100,000 umat Islam. Jadi perayaan untuk meraihkan segelintir umat Islam diagungkan sebegitu rupa sehingga kan seluruh umat Islam satu dunia perlu meraihkan sama perayaan tersebut ataupun ibadah itu. Jadi orang tanya, kenapa kita satu dunia umat Islam ini perlu meraihkan ibadah yang hanya dilakukan oleh segelintir umat Islam? Jawapannya ialah kita sebenarnya tidak hanya meraihkan ibadah haji itu yang merupakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang mana Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa mereka yang melakukan ibadah haji sehingga kan seolah-olah orang itu tidak ada dosa seperti bayi yang baru lahir. Tapi yang lebih penting ialah apa? Ibadah haji ini atau Idul Adha ini bukan setakat meraihkan ibadah haji yang dilakukan oleh segelintir umat Islam, tapi ia juga mempunyai satu matlamat yang lebih besar lagi. Apakah matlamat tersebut? Matlamat itu adalah untuk mengingatkan kita kepada peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim AS, anaknya Nabi Ismail AS dan isterinya Sarah, isterinya Hajar. Yang mana mereka itu melakukan banyak pengorbanan
Dan dengan pengorbanan yang dilakukan oleh mereka itu, Allah Subhanahu Wa Taala ingin kita mengingatnya. Jangan lupa pengorbanan tersebut. Kenapa? Agar kita juga bersedia untuk melakukan pengorbanan apabila kita diminta untuk melakukan sedemikian. Untuk apa pengorbanan itu? Untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk agamanya. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia dan juga isterinya Sarah dan juga anaknya Nabi Ismail alaihissalam dan juga isterinya Hajar melalui banyak ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan pengorbanan yang mereka tunjukkan merupakan pengorbanan di tahap tinggi. Sehingga kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan ibadah haji mengikut kepada perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam dan isterinya Hajar. Dan ibadah haji ini disyariatkan sehinggalah akhir zaman, dan ibadah haji itu diraikan oleh seluruh umat Islam di dunia ini untuk mengenang kembali pengorbanan yang ditunjukkan oleh 3 individu yang sangat agung dalam sejarah Islam, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam dan juga isterinya Hajar. Nah, apakah pengorbanan mereka? Kita kena kembali menyusur sejarah daripada awal, iaitu apabila Nabi Ibrahim alaihissalam berkahwin dengan isterinya yang pertama, iaitu Sarah. Mereka tidak dikurniakan dengan sebarang anak. Tidak ada anak. Apabila sampai kepada umur tua mereka, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk apa? Untuk kahwin dengan isteri yang kedua yang juga bekas pembantu rumahnya, iaitu Hajar. Apabila Nabi Ibrahim alaihissalam kahwin dengan isteri kedua Hajar ini, Nabi Ibrahim dah berumur tapi Hajar ini masih lagi muda, maka Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak yang dinamakan sebagai Ismail. Lahir anak tersebut di Palestin. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala tentukan dalam sunnatullah, apabila ada 2 isteri, seorang isteri yang lebih tua, senior, tidak ada anak, kemudian satu lagi isteri yang muda ada anak, sudah pasti ada berlakunya perselisihan emosi di antara kedua isteri tersebut. Berlakunya cemburu di antara isteri tua kepada isteri muda, kerana isteri muda mampu memberikan anak kepada suami sedangkan isteri tua tidak mampu memberikan anak kepada suami. Maka berlakunya perselisihan dalam keluarga tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala, ini semua Allah Subhanahu Wa Taala tentukan, dan maka Allah Subhanahu Wa Taala jadikannya sebab untuk Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk bawa Hajar kepada satu lembah yang dinamakan sebagai Mekah ataupun dahulu dipanggil sebagai Bakkah. Tapi lembah tersebut ini kawasan di tengah-tengah padang pasir yang bergunung, tidak ada orang ketika tersebut. Allah SWT perintahkan Nabi Ibrahim AS keluar, bawa Hajar dan juga anaknya Ismail yang masih lagi baru lahir, baby, masih belum lagi setahun, dibawa berjalan merentasi padang pasir daripada Palestin ke Mekah. Perjalanan lebih daripada 1000 km, mengambil masa lebih daripada 2 minggu sehingga 3 minggu, hampir sebulan nak sampai kepada situ dengan hanya menunggang unta. Satu unta berjalan menuju ke Mekah atas arahan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu pengorbanan yang sangat besar. Nabi Ibrahim alaihissalam terpaksa tinggalkan isterinya yang pertama Sarah dan juga rumahnya dan menuju pada tempat yang dia tidak tahu di mana, kerana Allah SWT akan memandu, dan tidak tahu apa akan jadi selepas itu. Kerana apa? Kerana ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia letakkan tawakalnya, dia letakkan kepercayaannya 100% mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mempersoalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana Nabi Ibrahim alaihissalam percaya bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menzalimi hamba-Nya dengan sedikit apa pun. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak uji, pastinya akhir ujian tersebut membawa kebaikan kepada orang yang diuji tersebut, hamba yang diuji itu. Ini pelajaran yang perlu kita ambil. Apa saja ujian kita ambil, yang Allah SWT berikan kepada kita, kita letakkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengharungi ujian tersebut dengan sabar, dengan tabah, dan kita cari jalan penyelesaiannya, dan insya-Allah akhirnya
kita akan dapat menikmati kemanisan kejayaan atas ujian tersebut. Jadi Nabi Ibrahim AS berjalan sampai ke kota Mekah. Ketika tersebut belum ada lagi bangunan, belum ada lagi manusia, hanya batu-bata dan gunung ganang. Tidak ada air, tidak ada pokok. Sampai di situ diturunkan Hajar dan diturunkan anaknya Nabi Ismail yang dikandung oleh Hajar. Hajar tidak tahu kenapa diletakkan di situ. Kemudian Nabi Ibrahim AS naik balik atas untanya dan kemudian terus patah balik, berjalan balik nak menuju kepada Palestin. Hajar pegang kepada kaki Nabi Ibrahim AS dan tanya Nabi Ibrahim AS, "Wahai Ibrahim, kenapa kau nak tinggalkan aku di sini dan anak engkau di tempat yang mana tidak ada air, tidak ada tumbuhan?" Macam nak condemn dorang kepada kematian. Tak ada makanan, tak ada minuman, melainkan apa yang telah Nabi Ibrahim bekalkan kepada mereka. Berapa lama boleh bertahan makanan dan minuman tersebut? Tapi Nabi Ibrahim AS tidak dapat memberikan jawapan. Kerana apa? Kerana itu adalah perintah Allah SWT. Nabi Ibrahim terus diam seribu dan terus berjalan, tidak mahu toleh ke belakang. Mungkin kerana Nabi Ibrahim tidak sampai hati. Takut-takut kalau toleh ke belakang maka kalah je atas ujian tersebut. Kerana sedihnya, kerana sayunya melihat anaknya yang masih kecil, bibi dan juga isterinya ditinggalkan di tempat yang tidak ada tumbuhan dan tidak ada air. Tapi kepercayaan pada Allah Subhanahu Wa Taala itu begitu kukuh. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala telah selamatkan Nabi Ibrahim AS daripada api yang membakarnya apabila kaumnya, Nabi Ibrahim AS ini, kaumnya mengikat Nabi Ibrahim di tiang, kemudian letakkan kayu-kayu api, kemudian bakar kayu api tersebut dengan tujuan nak bakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Allah SWT selamatkan Nabi Ibrahim, satu perkara yang sangat mustahil berlaku. Allah SWT perintahkan api tersebut agar jadi sejuk. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami berkata, kami perintahkan pada api, "Wahai api, jadilah kau tu sejuk untuk Ibrahim AS." Satu perkara yang mustahil. Sebenarnya Allah SWT telah selamatkan Nabi Ibrahim daripada terbakar dengan api tersebut. Begitu juga tidak mustahil Allah SWT akan selamatkan anaknya dan juga isterinya daripada sebarang malapetaka dan kematian apabila diletakkan di tempat, di kawasan yang mana tidak ada tumbuhan dan tidak ada air. Subhanallah. Tapi Nabi Ibrahim tetap manusia, rasa sedih dan pilu itu ada. Nabi Ibrahim diam. Berjalan terus tanpa toleh ke belakang. Sedangkan isterinya kaut kepada kaki Nabi Ibrahim. Merayu, jangan ditinggalkan dia dan anaknya di tempat yang begitu gersang seperti kondemnya kepada kematian. Terus paut. Akhirnya kerana Nabi Ibrahim terus diam, Hajar itu bertanya kepada Nabi Ibrahim AS, "Adakah Tuhanmu yang perintahkan engkau letakkan kami di sini?" Nabi Ibrahim kata, "Ya." Itu yang dia mampu kata, "Ya." Maka kita lihat di sini pengorbanan Hajar, keyakinannya dan keimanannya kepada Allah SWT sungguh tinggi. Maka dijawabnya, "Kalau itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu, maka kita terima. Aku terima dan aku redha." Kenapa? Kerana Allah SWT tidak akan menzalimi hamba-Nya satu apa pun. Allah SWT akan melindungi. Hajar penuh dengan keyakinan. Allah SWT akan melindunginya dan anaknya daripada sebarang malapetaka. Allah SWT tidak akan biarkan dia dan anaknya mati kebeluruan ataupun mati kehausan di situ. Tapi ujian tetap ujian daripada Allah. Ujian terhadap emosi Nabi Ibrahim AS. Ujian terhadap emosi Hajar. Maka Nabi Ibrahim AS kemudian patah balik dan di sebalik gunung yang tidak dapat dilihat oleh Hajar, Nabi Ibrahim mengangkat tangan berdoa kepada Allah SWT sambil menghadap kepada tempat yang ditinggalkan isterinya, iaitu yang akan dibina Baitullahil Haram, iaitu Kaabah. Nabi Ibrahim angkat tangan dan doa kepada Allah yang Allah rakamkan doanya dalam Al-Quran, dalam surah Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim, "Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun." Yang mana bermaksud Nabi Ibrahim doa pada Allah, "Rabbi inni askantu min dzurriyyati." Wahai Tuhanku, aku telah letakkan zuriatku, isteriku dan juga keluargaku, biwadin ghairi dzi zar'in. Aku letakkan mereka di satu wadi, satu valley
yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, maka tidak ada air. Kalau ada tumbuhan, ada air. Tidak ada tumbuh-tumbuhan. Inda baitikal muharram, tapi di sisi rumahmu ya Allah. Belum ada Kaabah lagi, tapi telah diperintahkan oleh Allah SWT. Allah SWT telah beritahu kepada Nabi Ibrahim akan dibina Kaabah di situ, dan di situ adalah Baitullahil Haram. Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Tuhanku, agar mereka ini zuriatku nanti, Nabi Ibrahim pun ada keyakinan bahawasanya zuriatnya akan bertambah di situ, agar zuriatku mendirikan solat. Itu penting. Lebih penting daripada segala nikmat di dunia ini, iaitu keimanan yang kita atau keimanan yang perlu ada dalam keturunan kita. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon pada Allah agar Allah kurniakan kepada keturunan kita, anak kita, cucu kita keimanan. Itu lebih daripada kita berdoakan mereka kekayaan dan juga segala nikmat di atas muka bumi ini. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, kau jadikanlah hati-hati manusia tersebut itu tertarik kepada mereka, tertarik kepada zuriatku dan tinggal di Mekah, makmurkan kawasan tersebut. Warzuqhum minas samarat. Ya Allah, kau berikanlah mereka itu dengan rezeki buah-buahan yang melimpah ruah, rezeki yang berlambat-lambat diberikan kepada mereka. La'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka itu bersyukur. Ini doa Nabi Ibrahim dan Allah kabulkan. Allah kabulkan semenjak daripada turunnya Hajar dan juga Ismail alaihi salam di kawasan Mekah. Kota tersebut tidak putus-putus dikunjungi oleh manusia, malah menjadi pusat tumpuan kepada seluruh orang Arab ketika tersebut, sampailah kepada sampainya kedatangan Islam, dan selepas itu menjadi tumpuan kepada seluruh umat Islam daripada mana pelosok dunia datang mengerjakan haji dan umrah di Mekah, sehingga kan kota Mekah ini dikenali sebagai kawasan atau tempat yang menarik manusia. Menjadi permisalan sehingga kepada bahasa English, dikatakan this place is like the Mecca of death. Mekah, maknanya tempat ini menjadi tumpuan yang sangat dahsyat kepada semua orang. Jadi perkataan Mekah tersebut itu ataupun kota Mekah itu menjadi tempat yang makmur, negeri yang makmur, yang mana rezekinya melimpah ruah tak putus-putus daripada zaman Nabi Ismail AS sampailah kepada akhir zaman, tetap rezeki itu melimpah ruah di Mekah. Tidak ada orang yang boleh jatuh miskin sampai ke bulur di Mekah. Kerana apa? Kerana manusia tetap akan mengunjungi tempat tersebut. Kerana apa? Kerana ada Baitullahil Haram. Dan itu juga kerana apa? Kerana Allah telah kabulkan doa Nabi Ibrahim AS. Maka lihat di sini pengajarannya, pengorbanan yang ditunjukkan, sedikit pengorbanan ditunjukkan oleh Hajar, Nabi Ismail AS yang masih kecil, dan juga Nabi Ibrahim AS yang dah berumur, dan emosinya, sedihnya tinggalkan keturunannya, zuriatnya, anaknya dan isterinya di tempat yang ada tumbuhan tersebut, Allah gantikan dengan apa? Dengan ganjaran yang sangat besar dan juga melimpah ruah. Jadi pengorbanan sedikit tapi ganjarannya sangat besar. Itu adalah rahmat Allah SWT. Itu adalah sunnatullah. Apa juga pengorbanan yang kita tunjukkan pada Allah, kesusahan yang kita tanggung untuk kita taat pada Allah, kita perlu ikut pada halal dan haram, yang dari sudut makanan, dari sudut perbuatan. Kita perlu lakukan ibadat-ibadat wajib yang mana orang Islam tidak lakukan. Kita perlu jaga waktu solat kita, kita perlu jaga wuduk kita. Begitu dan begini banyak kita punya peraturan yang perlu kita ikuti. Pengorbanan yang kita lakukan, ganjaran yang Allah berikan itu jauh lebih besar daripada pengorbanan yang kita lakukan. Ganjaran di dunia, ganjaran di akhirat. Apa ganjaran di dunia? Allah Subhanahu Wa Taala berikan ganjaran yang besar ini bukan berbentuk wang yang melimpah ruah. Itu bukan ganjaran. Wang yang melimpah ruah, harta yang banyak, itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian. Allah nak lihat bagaimana kita lakukan dengan harta kita, dan Allah akan tanya apa kita buat dengan harta kita. Tapi ganjaran yang besar yang Allah berikan lebih besar pada segalanya untuk memberikan taat pada Allah Subhanahu Wa Taala ialah apa? Yang tidak boleh diberi oleh wang ringgit, iaitu ketenangan dalam hati, kegembiraan di jiwa kita. Ini tidak boleh diberi, tidak boleh dibeli oleh mana-mana wang ringgit, yang tidak boleh diberi oleh sesiapa pun. Hanya Allah SWT saja yang boleh beri ketenangan dan kegembiraan. Ini Allah beri kepada mereka taat pada ini.
Dan kemudian Allah beri nanti di hari akhirat selepas semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ganjaran yang lebih besar lagi, iaitu syurga yang menanti mereka taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita lihat di sini muslimin dan muslimat rahmati Allah, pengajaran yang sangat penting dalam cerita Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Pengorbanan yang ditunjukkan temanya ialah apa? Sedikit pengorbanan digantikan dengan ganjaran yang sangat besar. Kemudian kita lihat bagaimana Allah SWT uji Hajar. Ditinggalkan begitu dengan anaknya. Anaknya masih kecil. Baby lagi. Air dah habis. Makanan dah habis. Maka Hajar berusaha untuk mencari air dan juga makanan. Tak boleh tinggalkan bayi jauh. Maka diletakkan bayinya di tengah-tengah kat pasir, kemudian dia lari kepada satu bukit yang terdekat dengannya, naik atas bukit tersebut untuk melihat sama ada tak orang datang. Kabilah ke, kafilah ke, yang datang caravan yang boleh membawa air itu selamatkan dia dan juga isteri dan juga anaknya. Kemudian tak jumpa, dia pergi satu lagi bukit yang opposite. Naik lagi, tengok pada di other end, ada tak orang datang. Kemudian patah balik, pergi balik, patah balik selama 7 kali. Perbuatan Hajar ini Allah Subhanahu Wa Taala kenang dan Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan dalam ibadah haji yang kita namakan sebagai sa'i. Jadi kenapa orang sa'i? Kenang pengorbanan Hajar. Subhanallah. Keyakinannya pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia perlu usaha untuk mencari air itu. Usaha-usaha 7 kali patah balik, tak jumpa satu orang pun datang. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian berikan kelepasan dan juga ganjaran kepada usaha Hajar ini. Susah payah cari air, susah payah cari makanan, susah payah cari pertolongan, Allah berikan pertolongan, maka keluarlah air Zam-Zam daripada kaki Nabi Ismail AS. Allah SWT pancarkan air tersebut dan air ini terus mengalir sehingga sekarang tak berhenti-berhenti. Satu perkara yang sangat ajaib. Tidak ada mana-mana perigi di dunia ini yang terus mengalirkan air selama lebih 3,000-4,000 tahun. Tidak ada. Semua air akan kering. Tapi perigi ini terus membuahkan air sehinggalah ke akhir zaman nanti. Subhanallah. Dan air itu tidak membuat terus ke atas. Kalau tak ada orang ambil air, air itu akan jadi sedemikian. Orang paling banyak ambil air, dia akan merosot sedikit, kemudian naik atas lagi. Begitu keajaiban ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mukjizat Nabi Ismail AS. Air mengalir. Apabila ada air, maka datanglah manusia. Seperti semut datang menuju kepada gula. Maka mulalah manusia datang, Arab semua, puak-puak Arab semua datang, kabilah-kabilah semua datang, menjadikan Mekah itu menjadi persinggahan mereka dan perjalanan mereka daripada Yaman kepada Syam, pada Palestin. Perjalanan mereka tersebut, mereka berhenti di Mekah. Maka makmurlah kota Mekah tersebut. Ini pelajaran kedua. Kita lihat pengorbanan ditunjukkan sedikit oleh Hajar, Allah berikan subhanallah nikmatnya yang berterusan. Maka Hajar dan juga anaknya Ismail diangkat sebagai ketua kawasan tersebut, menjadi ketua kampung lah ataupun governor bagi Mekah. Dianggap sebagai penduduk awal dan asal dan pemilik bagi perigi yang mana terus mengalirkan air. Maka mereka datang bawa makanan dan seterusnya. Maka makmurlah kehidupan Nabi Ismail AS dan juga isteri dan juga ibunya Hajar. Kemudian Allah uji lagi Nabi Ibrahim AS. Apabila anaknya dah besar, dah boleh berusaha, Nabi Ismail AS dah boleh maknanya bekerja sebagai apa saja, pengembala ke atau apa ke, dah jadi awal maknanya teens, Allah uji Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim kerap datang ke Mekah untuk lihat pengembangan anaknya. Maka satu ketika bila Nabi Ibrahim AS datang ziarah anaknya dalam awal belasan tahun, Nabi Ismail bermimpi. Nabi Ibrahim bermimpi yang dia sembelih anaknya. Dan mimpi para Nabi ini benar. Dia mimpi sebanyak 3 kali. Berturut-turut 3 malam. Satu perkara yang Nabi Ibrahim AS tahu ni satu perintah daripada Allah, satu ujian yang sangat berat. Dahlah ditinggalkan anaknya ketika anaknya itu masih baby, dia tidak dapat membesar bersama dengan anak, tidak dapat lihat anaknya membesar. Tiba-tiba bila dia ziarah anaknya dah besar, diperintahkan untuk bunuh anaknya. Dan bukan bunuh sebarang bunuh, bukan tusuk dengan pisau saja, tapi sembelih anaknya. Subhanallah. Satu benda yang tidak boleh dilakukan oleh mana-mana bapa kepada anak yang disayangi. Tapi Allah SWT perintahkan. Ini ujian daripada Allah. Nabi Ibrahim AS teragak-agak.
maka ditanya pendapat anaknya yang mana dah belasan tahun ni, awal belasan tahun. Begitu tawaduknya merendah dirinya Nabi Ibrahim AS. Walaupun seorang Nabi dah berumur, tapi tetap tanya pendapat seorang anaknya yang masih kecil. Pendapat anaknya yang mana dianggap anaknya berikan pendapat yang bernas juga. Maka ditanya pada anaknya. Dan Allah SWT rakamkan perbualan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail AS dalam surah Saffat. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Apabila anaknya telah sampai pada umur yang boleh berusaha, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail alaihissalam, wahai anakku yang kusayangi, aku lihat dalam mimpi aku sembelih engkau. Maka apa pendapat engkau? Subhanallah. Kalau kita lah, bapa kita mimpi sedemikian, sudah tentu kita akan cakap, ini semua permainan mimpi. Jangan, saya nak hidup. Tapi ini bapaknya seorang Nabi. Dan mimpi Nabi itu benar. Dan Nabi Ismail AS tahu bapaknya Nabi. Maka Nabi Ismail AS yakin bahawa ini adalah perintah daripada Allah SWT yang wajib dipatuhi. Walaupun hilang nyawa, wajib dipatuhi. Kerana nyawa dan roh dan jasad adalah milik Allah SWT. Allah nak ambil, Allah ambil. Ini adalah pinjaman daripada Allah kepada kita semasa kita hidup. Maka jawab Nabi Ismail pada bapanya, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapaku, buatlah seperti mana yang telah diperintahkan kepadamu. Engkau akan dapati aku daripada kalangan hamba-hambamu, daripada hamba-hamba Allah yang sabar. Begitu keyakinan Nabi Ismail. Pengorbanan dia, sanggup nyawanya terbang untuk taat pada Allah SWT. Dan kita tahu apa kesudahannya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Kemudian Allah SWT bila dibawa, apabila Nabi Ibrahim AS bawa anaknya Ismail dan juga Hajar bawa bersama, Hajar ikut sama. Dan Hajar penuh keyakinan bahawa ini perintah Allah seperti mana Allah dah perintahkan dia dan juga anaknya ketika dahulu itu belasan tahun yang lepas tinggal di kawasan Mekah dan kemudian Allah berikan ganjaran, maka Hajar yakin ini ujian daripada Allah, perlu tunjukkan pengorbanan dan nanti niscaya Allah akan berikan ganjaran yang lebih besar. Apakah ganjaran tersebut? Serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila telah diletakkan leher anaknya ke tanah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila Nabi Ibrahim nak sembelih, Allah SWT seru pada Nabi Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya. Kau telah memenuhi perintah dalam mimpimu itu. Inna hadza lahu al-bala'ul 'azim. Ini adalah satu ujian yang sangat besar. Dan kau telah lulus. Wa fadainahu bidzibhin 'azim, dan kami telah tebus penyembelihan ini dengan satu binatang yang sangat besar, penyembelihan yang sangat besar. Maka Allah turunkan satu kambing daripada syurga yang sangat sedap, sangat lazat, dan kemudian disembelih kambing tersebut dan dapat dinikmati oleh semua orang yang ketika itu berada di kota Mekah. Masya Allah, makanan syurga Allah berikan kepada Nabi Ibrahim AS dan ahli keluarganya dan mereka yang berada di Mekah. Atas apa? Atas sedikit pengorbanan yang Allah SWT nak lihat daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan juga Hajar. Jadi pelajarannya apa? Pelajarannya ialah, sekali lagi, kita sabar atas ujian daripada Allah, kita sabar atas ketaatan kepada Allah SWT, Allah akan berikan ganjaran yang sangat besar. Letak keyakinan kita kepada Allah SWT. Jangan goyang keyakinan kita dan keimanan kita dan tawakal kita kepada Allah SWT. Ingat, Allah SWT tidak menzalimi hamba sedikit apapun. Wa ma rabbuka bidzallami lil 'abid. Allah perintahkan, Allah firman dalam surah Nisa. Dan sesungguhnya Tuhanmu tidak sedikit pun menzalimi hamba-Nya. Tidak ada kezaliman berlaku. Maka Allah SWT berikan ganjaran. Kerana maka dengan pengorbanan-pengorbanan ditunjukkan ini, Allah SWT rakamkan dalam ibadah haji, dan Allah SWT jadikan perayaan menyambut ibadah haji ini sebagai satu perayaan sangat agung kerana peristiwa pengorbanan yang ditunjukkan oleh Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan juga Hajar, agar menjadi pelajaran kepada kita umat Islam sehinggalah ke akhir zaman. Begitulah muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sedikit sebanyak yang boleh saya kongsikan berkenaan hikmah pengorbanan sempena kita menyambut hari
Idul Adha ataupun hari pengorbanan, perayaan pengorbanan penyembelihan kambing, dan kita ikut pada sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah SWT terima segala amal ibadat kita yang kita tunjukkan dalam hari-hari yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.